Kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzal al-Quran ala habibihil Mustafa bashiran wa nazira wa hudan linnasi jami'a. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Muslimin dan muslimat yang Allah rahmati dan yang Allah kasih sekalian. Alhamdulillah, syukur kita yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu Wa Taala malam ini kita dapat menggunakan waktu lapang yang ada untuk kita meneruskan siri pembelajaran sinopsis 114 surah, yang mana Alhamdulillah kita telah pun memasuki juzuk yang terakhir, juzuk 30, yang mana kita telah selesai pada hari Selasa yang lalu membincangkan tentang isi kandungan surah An-Naba, ya, surah yang ke-78, kemudian surah An-Nazi'at, surah yang ke-79, surah Abasa, dan termasuklah juga surah At-Takwir. Jadi malam ni kita mulakan dengan surah Al-Infitar, yang mana surah ini kalau tuan-tuan dan puan ada mushaf, boleh buka Quran, muka surat 587. Ya, muka surat 587, yang mana surah yang ke-82, surah Al-Infitar ini, ia berada pada satu halaman sahaja, satu muka sahaja. Jadi kita mulakan surah Al-Infitar ini adalah surah Makkiyah yang mempunyai 19 ayat. Surah ini nama dia yang masyhur, dan bahkan inilah yang ada yang dinamakan oleh baginda Nabi SAW, iaitu surah Al-Infitar. Okey. Kenapa surah ini ataupun bagaimana surah ini diambil namanya? Kerana pada ayat yang pertama, penulis ini dia kata, kerana Allah Subhanahu Wa Taala, Allah memulai, ya, Allah memulai surah ini. Maksudnya pada ayat yang pertama kita akan menemukan Allah Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'un fatarat. Apabila langit terbelah. Jadi terbelahnya langit ini merupakan di antara peristiwa akhir zaman. Dunia ini dia akan binasa, di antaranya langit yang tujuh ini akan terbelah. Maka surah ini diambil daripada ayat yang pertama, dan kenapa dinamakan Al-Infitar, merujuk kepada infitarnya as-sama, iaitu langit. Okey, apakah objektif utama surah Al-Infitar? Okey, surah ini adalah surah yang mengingatkan, memberikan peringatan, dipanggil Ahtadhiru minal ghururi bidunya al-faniyah. So surah ini adalah surah yang mengingatkan semua orang tentang tipu daya kehidupan dunia yang tidak abadi, yang fana. Ya. Jadi surah ini sangat berkaitan juga dengan alam akhirat. Kenapa? Kerana alam yang kekal adalah alam akhirat. Jadi untuk pergi ke akhirat, dunia ini akan binasa. Jadi apabila dunia ini akan binasa, perkara yang ada di dunia itu akan hilang dan binasa, maka surah ini surah yang mengingatkan manusia bahawasanya apa-apa yang ada dunia ini hanyalah tipu daya, hanyalah sementara. Jadi itulah objektif dalam surah Al-Infitar. Okey, ayat yang 19 ini bagaimanakah dipecahkan, apa segmen
19 ayat ini kalau ikut penulis ini, beliau telah membahagikan 19 ayat itu kepada 4 segmen. Okey, segmen yang pertama iaitu ayat 1 sampai ayat 4 berkenaan dengan gambaran sebahagian huru-hara yang berlaku di hari kiamat nanti. Maksudnya, macam mana kiamat tu nak terjadi? Ada beberapa bentuk, ada beberapa perihal tentang dahsyatnya hari akhirat. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, kenalah buka ayat 1 sampai ayat 4. Kalau buka ayat 1 dan 4 ni, kita akan jumpa langit terbelah, bintang-bintang akan jatuh berselerak, berselerak. Kemudian lautan akan dipanaskan, kubur-kubur akan dibongkarkan. Manakala segmen selepas ayat ini, iaitu ayat yang ke-6, okay, sampailah ayat yang ke-9, Allah menceritakan tentang watak manusia yang dia tertipu dengan kehidupan dunia sehingga kan mereka lalai daripada ingat Allah, mereka lalai daripada memikirkan bekalan untuk mereka kembali di hari akhirat. Okay. Ada satu ayat iaitu pada ayat yang ke-6. Nanti waktu kita bincang dekat faedah surah, kita akan jumpa yang mana memang Allah Ta'ala sebut, Allah menyuruh manusia. Allah kata, Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Allah bertanya, wahai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu terhadap Tuhanmu yang maha mulia? Apa sebab kamu berpaling? Apa sebab kamu tertipu dengan dunia? Itu permulaan ayat nombor 6 lah. Lepas tu, Allah menerangkan sepatutnya mereka tak terpedaya. Tapi ada manusia ini dia terpedaya. Okey. Jadi segmen yang berikutnya pada ayat nombor 10 sampai ayat nombor 12 ini cerita tentang malaikat kiraman katibin. Ini malaikat pencatat amal. Bermula ayat nombor 10 sampai ayat nombor 12. Okey. Kemudian segmen yang terakhir ayat 16 ayat 13 sampailah nombor 16, disebutkan tentang ada dua jenis manusia nanti di hari akhirat, tempat kembali mereka ke mana? Orang yang baik ke mana? Orang yang buruk ke mana? Kalau nak tahu istilah dalam surah Al-Infitar, kalau orang yang sangat baik ni, Allah gunakan istilah dia adalah Al-Abrar. Al-Abrar. Kalau nak tahu golongan Al-Abrar, dia bermula ayat nombor 13. Ya, ayat nombor 13. Tapi kalau golongan lawannya, iaitu golongan Al-Fujar, dia akan bermula ayat nombor 14, ayat 15 sampai ayat nombor 16. Okey. Moga-moga jelas ya. Istilah Al-Abrar dengan Al-Fujar. Okey. Kemudian sebenarnya ada lagi beberapa baki ayat. Sebab ayatnya semua 19. Tapi kenapa dia buat 16? Wallahu ta'ala alam. Tapi kalau tuan-tuan dan perempuan lihat dan baki ayatnya 17, 18, 19, Allah menceritakan tentang hari kiamat ni adalah hari diberikan pembalasan. Okey, kita lanjutkan dengan faedah-faedah yang boleh kita keluarkan, yang boleh kita jadikan sebagai panduan dalam surah Al-Infitar. Okey. Buku ni menyenaraikan ada 4 fawaid, faedah-faedah yang boleh kita ambil. Yang pertama adalah berdasarkan ayat nombor 5. Kalau kita baca ayat nombor 5 ni, Allah Ta'ala berfirman, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Jadi kembali kita tengok terjemahan ayatnya. Okey, muka surat 366, buku terjemahan. Okey, Allah Ta'ala berfirman yang bermaksud. Okey, apa firman Allah Ta'ala itu? Allah berfirman,
maka tiap-tiap jiwa manusia, okey, dia akan mengetahui apa yang telah dia, sekejap saya padamkan sekejap. Kari dia tak lurus. Okey. Sebenarnya apabila jadinya kiamat, manusia akan tahu apa yang telah dia kerjakan. Lepas tu satu lagi, apa yang telah dia lalaikan. So ada dua. Qaddamat dengan wa akharat. Okey, tapi apa maksud qaddamat? Apa maksud yang telah dia kerjakan? Apa maksud wa akharat? Apa yang telah diakhirkan? Di sini dia terjemahkan uh, di kat sini dia terjemahkan yang dilalaikan. Okey, betul lah tu. Yang telah dia buat, yang telah dia lalai. Okey, apa maksud dia? Penulis ni membawa tafsiran ya. Tafsiran ini menyebutkan bahawa apa yang telah dikerjakan itu qaddamat ya. Qaddamat tu maksudnya adalah, okey saya gunakan warna merah iaitu mereka kerjakan dari amal yang baik dan buruk. Nah, itu maksud qaddamat. Baik ke buruk ke yang pernah buat dekat dunia itu termasuk dalam qaddamat. Okey, manakala yang lalai tu apa? Yang dilalaikan tu apa? Adalah merujuk pada amal-amal yang mereka sunahkan dari amalan baik dan amalan buruk. Hingga amalan tersebut dihidupkan setelah matinya. Apa maksudnya? Okey, maksudnya adalah kalau kita baca terjemah dilalaikan ni nampak macam dia tak buat kan? Tapi tafsiran ayat ni kata dilalaikan tu akhirat tu maksudnya adalah walaupun dia dah mati, pahalanya, pahala amal yang dia buat dekat dunia tu akan sampai kepadanya, tetapi pahala dosa yang dia buat tu juga, kalau ada dosa yang dia lakukan yang orang ikut amal tu, dosa tu akan berjalan. Faham tak maksud dia? Maksud dia, uh, amalan sunnah waktu dia hidup orang lain ikut. Orang lain ikut. Contoh apa amalan sunnah yang baik? Contohnya amalan sunnah kita yang baik dalam keluarga, contoh kan. Contohnya kita kalau selepas daripada solat Isyak, contohlah. Kita baca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah contohnya. Jadi kita buat setiap hari, so anak beranak tengok, cucu-cucu tengok. So lepas kita mati, anak-anak pun ikut juga. Cucu-cucu pun dia ikut juga. Dia kata tok dia, dia kata tok wan dia, selalu buat macam tu. Contoh. Jadi itulah maksud wa akharat. Manakala sunnah yang buruk ni, janganlah ada sunnah yang buruk. Yang lepas kita mati, ada orang buat, dapat dosa tu kepada kita. Itulah maksud wa akharat. Moga-moga tentera perempuan jelas. Okey. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan pelajaran yang kedua. Okey. Untuk faedah yang kedua, diambil pada ayat nombor 7 dengan ayat nombor 8. Kalau kita baca ayat nombor 7 dan 8 ni, memang Allah Ta'ala sebut tentang bagaimana Allah ciptakan manusia ini. Bagaimana betapa rupa bentuk manusia, okey, kesempurnaan kejadian manusia itulah yang dijadikan untuk faedah yang kedua. Sebaik-baik makhluk Allah adalah manusia. Dari sudut apa? Dari sudut penciptaan manusia itu yang sangat sempurna, seimbang. Itulah ayat 7 dan 8. Manakala faedah yang ketiga. Okey, faedah yang ketiga ni iaitu diambil daripada ayat nombor 10 dan ayat nombor 11 berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan malaikat pencatat amal. Jadi kalau kita yakin ada malaikat yang sentiasa mencatat amal kita, maka inilah salah satu sebab seorang hamba tu dia akan rasa diri dia selalu diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Kemana dia pergi, dia rasa diri dia ada yang mengawasi dia.
Dia seorang ke? Dia dalam kumpulan ke? Dia sentiasa diwasiat Allah sebab dia ada malaikat pencatat amal. Okey. Kita lanjutkan lagi untuk faedah atau pelajaran yang keempat, iaitu berdasarkan ayat nombor 6. Ayat nombor 6, Allah Ta'ala berkata, Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu terhadap Tuhanmu, Tuhanmu yang maha pemurah. Okey. Jadi dalam ayat ini, Allah Ta'ala bertanya, ha, kenapa sampai kamu terpedaya, sampai kamu tak nak ikut perintah Allah dan Rasul ni? Sedangkan apa? Sedangkan Tuhan tu, kita baca dekat ayat hujung tu. Sedangkan Tuhan itu birabbikal karim. Tuhan tu buat macam-macam pada kamu. Bagi macam-macam nikmat kepada kamu. Hidupkan kamu, bagi kamu ilmu, bagi kamu rezeki. Jadi kenapa rezeki itu kamu tak nampak? Ilmu tu yang kamu tak nampak? Kenapa kamu sampai boleh terpedaya tu? Jadi dasarkan ayat ini, dinukilkan satu kata-kata dari Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Yang mana Umar, dia berkata begini. Dia kata, Umar ni, dia sebut satu ayat lain dalam surah Al-Ahzab. Ayat nombor 72. Innahu kana zaluman jahula. Manusia ni memang dia zalim dan dia memang jahil. Okay, ini ayat nak menguatkan bahawa manusia ini ada yang memang tak kenal budi. Bukan dia tak tahu, bukan dia tak kenal Allah tu, bukan dia tak tahu Allah tu telah beri dia pelbagai perkara, ciptakan dia dengan yang terbaik, dengan seimbang. Tapi kerana apa? Kerana dia memang perangai dia suka nak buat dosa, zalim dia. Lepas tu dalam keadaan dia jahil, kata dalam ayat surah Al-Azab 72. Okey, manakala ada satu cerita dekat sini, dibawa tentang kisah Ali bin Abi Talib. Kisah Ali bin Abi Talib, yang mana Ali ni, dia ada seorang khadam lah. Okey, khadam dia ni seorang budak lelaki. Dia panggil budak dia. Tapi khadam dia tu tak jawab. Lepas tu Ali nampak dia dekat depan pintu. Ali tanya pada dia, Malaka lam tujibni? Kenapa kau tak jawab panggilanku? Maka dia kata, saja aku tak nak jawab sebab aku tahu kau ni adalah orang yang lembut. Engkau takkan marah aku, kau takkan hukum aku. Maka Ali pun rasa tenang dengan jawapan lelaki itu. Lepas tu dia memerdekakan orang tu. Sebab apa? Sebab apa Ali sanggup membebaskan hamba dia yang lelaki tu? Sebab hamba dia lelaki tu menjadi saksi bahawa Ali ni dia tak cakap perkataan yang kotor, perkataan yang keras, maki hamba dia ke, kan, marah hamba dia ke, tak. Maka disebabkan kesaksian itu, Ali bebaskan dia. Jadi kata penulis ni, dia kata, tidaklah ada seorang pun dari manusia melainkan Allah akan berbicara. Maksudnya Allah akan berkata dengannya, Allah akan bertanya kepadanya. Dan sungguh bahagialah manusia-manusia kalau dia ada hujah daripada Allah Azza wa Jalla. Maksudnya Ali ni, dia tahu apa yang dia cakap, nanti Allah akan tanya. Kalau dia panggil secara elok, nanti dicatat dia secara elok. Kalau dia maki hamba dia, akan dicatat dia memaki hamba dia. Itulah yang nak disampaikan oleh penulis buku ini. Kenapa? Cuma saya agak rasa tertanya-tanya, kenapa dia letak dekat faedah nombor 4? Itulah isu dia. Sepatutnya boleh letak dekat nombor 3 lah. Wallahu ta'ala alam. Okey. Selesai untuk surah Al-Infitar. Okey, kita terus dengan surah Al-Mutaffifin. Okey, siapa ada Quran boleh buka ya. Muka surat 587, surah Al-Mutaffifin 588 dan sedikit ayat pada muka surat 589. Okey. Surah Al-Mutaffifin, ayat dia lebih banyak sikit, 36, berbanding dengan surah Al-Infitar tadi. Okey, surah ini
nama dia yang masyhur, yang berbentuk tauqifi adalah, namanya adalah Al-Mutaffifin. Ha? Adalah Al-Mutaffifin. Ha, Al-Mutaffifin. Al-Mutaffifin ni, macam mana dapat nama Al-Mutaffifin adalah berdasarkan ayat yang pertama. Ayat pertama, Allah mendoakan kebinasaan bagi orang yang mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Maksud dia apa? Kecelakaanlah bagi orang yang curang. Jadi take note, mutaffifin tu apa? Orang-orang yang curang. Curang dalam bab apa? Bukan seperti mana orang Melayu faham curang tu. Maksudnya orang yang curang dari sudut timbangan. Nak timbang nak timbang dina ke, nak dia timbangan. Dia curang dalam bab timbangan. Okey. Apakah justifikasi surah ni dinamakan dengan surah orang yang curang dalam timbangan? Kerana Allah Ta'ala nak memberi amaran keras, memberi ancaman, nak mengancam golongan ini. Sebab apa? Sebab besarnya dosa menipu dalam timbangan. Okey. Kemudian ada juga para ulama mengatakan dia ambil pada ayat pertama, wailul lil mutaffifin. Dia kata surah ni gunakan ayat pertama, wailul al mutaffifin, sebab memang ayat pertamanya macam tu. Wallahu taala alam. Tetapi nama yang berdasarkan wahyu adalah nama yang pertama lah, iaitu al mutaffifin. Baik, kita lanjutkan dengan objektif surah Al-Mutaffifin. Apakah maksud surah ini? Okey, apabila kita sebut curang dalam timbangan, dia melibatkan manusia, betul tak? Melibatkan hubungan sosial dengan komuniti. Maka surah ini memang nak menekankan tentang apa? Kalau bahasa Arab disebut qimatul akhlaq fil Islam, iaitu ketinggian nilai akhlak, etika, moral di dalam Islam. Ada kaitan tak dengan hari kiamat? Ada. Sangat berkaitan lah, sebab uh, ingat tak tadi ayat Al-Fitar kata, apa yang kamu buat, apa yang kamu lalaikan, semua akan dibuat. Jadi kalau orang yang menipu dalam timbangan, dalam perniagaan, maka nanti amal itu akan dibawa di hari akhirat. So Allah mengancam, Allah bagi amaran keras kepada orang-orang ini apabila mereka menipu dalam timbangan. Okey, apakah segmen-segmen yang boleh kita lihat bagi 36 ayat dalam surah Al-Mutaffifin? Penulis ni dia telah bahagikan 36 ayat kepada 4 segmen. Okey, segmen yang pertama, mari kita tengok ayat 1 sampai ayat nombor 6. Okey, ayat 1 sampai ayat nombor 6 ni, kalau kita baca terjemahan mungkin tak faham sangat. Penegakan panji perang kan? Sebenarnya, maksud ayat ni adalah seolah-olah Allah memerangi. Allah memerangi orang-orang yang suka mengurangi timbangan. Macam mana Allah memerangi orang mengurangi timbangan ni? Sebab Allah gunakan wailun. Kalau Allah guna wailun ni, maksudnya adalah kecelakaan. Bukan Nabi yang doakan, tapi Allah sendiri yang menjanjikan dapat wailun. Jadi sesiapa yang curang dalam timbangan, maka mereka nanti akan berhadapan dengan kebinasaan di hari akhirat. Okey. Manakala segmen yang kedua, ayat 7 sampai ayat nombor 17, ini memang khas untuk cerita tentang ancaman kepada orang-orang kafir dengan neraka. Tapi bukan sekadar bagi amaran dengan neraka, Allah menjelaskan sebab apa mereka boleh dapat neraka. Diberi penjelasan sebab. Jadi kita kena buka lah ayat 7 sampai ayat nombor 17. Kita akan jumpa
Memang ayat 7 sampai 17 ni memang cerita tentang neraka Sijin. Dia cerita wama adraka mas Sijin, golongan fujar. Golongan fujar, lepas tu Sijin lah. Okey. Lepas tu cerita tentang apa sebab-sebab mereka dijanjikan dengan mereka dijanjikan dengan balasan api neraka. Disebutlah perangai mereka, mendustakan pembalasan, lepas tu mereka menuduh Nabi berbohong dan sebagainya. So kena tengok dekat ayat nombor 7 sampai 17. Okey. Manakala segmen ayat yang berikutnya, iaitu 18 sampai 28 pula, Allah cerita tentang lawan bagi segmen yang kedua. Dia macam kalau dua tu pasal orang masuk neraka, apa sebab-sebab dia masuk neraka, dan nombor 3 ni orang masuk syurga, dan Allah memberi motivasi kepada manusia. Allah sebut nikmat-nikmat dalam syurga. 18 dan 28. Okey, jadi kena nak tahu orang yang masuk syurga ni macam mana, kena baca ayat tu lah. Okey. Kemudian kita pergi yang keempat. Okey, yang keempat ni adalah ayat 29 sampai 36. So ni yang memang yang terakhir lah segmen bagi ayat 29 sampai 36. Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang macam mana gangguan, halangan, dugaan yang dihadapi oleh orang-orang yang beriman semasa mereka dekat dunia. Dan apakah balasan yang Allah janji kepada mereka disebabkan mereka bersabar dan sebagainya. Itu ayat nombor 29 sampai 36. Jadi tuan-tuan kena tengok, kalau baca pada ayat tu kan, apa gangguan dia. Masa dekat dunia ni, orang kafir gelakkan orang beriman, pelekehkan orang beriman. Kalau orang beriman lalunya, mereka akan kutuk, mereka akan keji. Itu macam ayat 29, ayat nombor 30. Lepas tu, pada ayat 31, mereka cerita pula balik rumah, mereka cerita, hari ni seronok lah, dapat perkecilkan orang Islam, jatuhkan air muka orang Islam macam tu. Tapi lepas ayat 31, 32 sampailah 36, Allah cerita nanti di akhirat, orang beriman pula yang akan gelakkan dan ketawakan pula orang kafir tu. Itu ayat nombor 34. Okey, itu yang dikatakan akibat perbuatan mereka yang indah. Okey, setakat ni jelas tak untuk 4 segmen bagi surah Al-Mutaffifin. Okey, kita lanjutkan dengan beberapa faedah yang boleh kita keluarkan daripada surah Al-Mutaffifin. Okey. Dalam buku ini dikemukakan hanya ada 4 faedah yang besar yang dikeluarkan. Okey, yang pertama, kalau kita baca yang pertama ni sebenarnya sebelum Allah mengutuskan Nabi SAW masuk ke Madinah, masa itu orang dekat Madinah ni memang dia, sikap buruk dia memang suka gemar dalam, mereka ni gemar dalam timbangan di saat berjual beli. Maka setelah Allah Ta'ala turunkan ayat ni, mereka berubah 360 darjah. Orang-orang di Madinah, mereka sangat jujur di dalam apa? Di dalam menimbang dan menyukat hasil daripada amaran keras dari Allah tentang orang-orang yang curang di dalam timbangan. Okey. Kemudian kita tengok faedah yang kedua. Faedah yang kedua ni dia berdasarkan ayat nombor 27. Ayat 27 ni kalau kita baca, Allah mengatakan wa mizajuhu min tasnim, dan campuran khamar murni itu adalah daripada tasnim. Jadi kalau nak faham, tuan-tuan dan perempuan kena tengok sebelum ayat 27 ni pasal apa. Ayat 27 ni sebenarnya Allah Ta'ala cerita tentang minuman yang seperti arak tu di dalam syurga. Khamar tu
Tapi Allah kata campur dengan tasnim. Apa tu tasnim? Okey, kalau kita lihat dekat tafsiran ayat tu, dijelaskan. Apa tu tasnim? Arak yang bercampur dengan tasnim. Apa tu tasnim? Okey, tasnim merujuk dalam tafsir As-Sam'ani mengatakan tasnim adalah sebuah mata air yang ada di dalam syurga. Memang betul lah sebab kalau ayat nombor 28 disebut. Tapi dijelaskan lagi. Okey, kalau orang yang al-muqarrabun, okey, orang yang muqarrabun, mereka akan minum dari air yang, tengok ya, tengok. Dia akan minum, sekejap ya. Dia akan minum dari minuman yang murni. Murni maksudnya air dia tak campur dengan apa-apa. Arak yang pure. Tapi kalau golongan kanan, dia akan minum daripada air yang bercampur. Ha, okey, ini yang dia nyatakan pada faedah nombor 2. Wallahu ta'ala alam. Tapi kat mana perbahasan tentang tasnim ni? Betul tak? Tasnim ni. Wallahu ta'ala alam. Tapi kalau ikut dia nak terang ni, sebenarnya tasnim tu diminum oleh orang al-muqarrabun lah. Ni. Al-muqarrabun, dia akan minum daripada air tasnim. Maknanya kalau golongan kanan, dia tak minum daripada tasnim lah. Sebab apa? Sebab kalau kita baca ayat, kalau nak tahu jawapan dia, kena baca ayat nombor 27, 28, 20, macam ni. Ayat nombor 28. Kita akan tahu Allah sebut taslim itu apa? Ainan yashrabu bihal al-muqarrabun. Mata air yang akan diminum oleh orang-orang yang dekat dengan Allah. Jadi taslim ini adalah mata air yang akan diminum oleh golongan al-muqarrabun. Wallahu ta'ala alam macam manakah bentuk mata air itu. Okey, kita teruskan dengan ayat yang ke-14. Yang menjadi perbincangan dalam faedah surah ini. Okey, ayat ni tentang orang-orang yang Allah tutup mata hati dia. Kalla bal rana ala qulubihim. Okey. Jadi kenapa hati mereka ni ditutup? Dipatri oleh Allah kerana ada hadis Nabi yang dinukilkan, iaitu tentang orang yang buat dosa. Mari kita tengok. Nabi SAW bersabda yang bermaksud, jika seorang hamba melakukan dosa, maka akan dititik hitam di hati dia. Tapi kalau dia istighfar, dia bertaubat, titik hitam tu akan jadi putih balik, hilang. Tapi kalau dia kembali meneruskan dosa, dia tak nak istighfar, dia tak nak bertaubat, maka apa akan jadi? Maka hatinya akan bertambah lagi hitam. Apabila hitam dah banyak, hitam, maka dia akan tutup ke semua hatinya. Itulah ayat yang Allah sebut tadi, rana ala qulubihim. Seolah-olah hadis yang kita baca ni adalah mentaksirkan untuk ayat ini. Untuk dia taksirkan tentang apa? Kita tengok ya, atas sikit. Hadis ni mentaksirkan macam mana hati itu boleh rana ala qulubihim. Macam mana menutup hati mereka tu? Melalui dosa yang diterangkan oleh baginda Nabi SAW dalam hadis yang kita baca tadi. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Okey, selesailah kita surah Al-Mutaffifin. Kita lanjutkan dengan satu lagi surah. Nanti kalau ada soalan, kita buka dekat ujung ya. Okey, jom kita buka surah yang berikutnya, iaitu surah Al-Insyiqaq.
Mana dia punya surat Insyiqaq ni? Ni dah bulu rajunya. Okey. Okey, setakat ni tuan-tuan jelas, boleh ikut. Kalau ada apa-apa yang kurang faham, nak minta penjelasan, nanti maklumkan. Okey, siapa ada Quran, boleh buka muka surat 589, surah Al-Insyiqaq. Okey, ayatnya 26 saja. Okey, 26. Surah ni adalah surah Makkiyah, turun sebelum hijrah. Okey, macam mana surah ini diambil namanya? Macam mana diberi nama Al-Insyiqaq? Dan apa itu Al-Insyiqaq? Okey, kalau dalam nota ni disebut kerana di awal surah ini. Kalau kita buka ayat pertama, memang ada kalimah Al-Insyiqaq. Tapi bukan insyiqaq lah. Allah kata, Idza sama'un syaqqat. Apabila langit itu terbelah. Jadi langit itu terbelah adalah salah satu daripada banyak tanda kiamat dah nak berlaku. Okey, jadi insyiqaq tu apa? Adalah terbelah. Apa yang terbelah? Iaitu langit. Seperti mana ayat yang pertama. Okey, apakah tema utama? Objektif utama surah Al-Insyiqaq adalah surah ini Allah Ta'ala nak menyebutkan tentang apa amal yang manusia buat nanti akan didampakkan, akan dizahirkan, akan dipaparkan, akan didedahkan. Segala perbuatan di hari akhirat. Okey. 26 ayat, macam mana kita nak fahami segmen ayat? Ada 4 segmen yang ditulis oleh penulis buku ini. Okey. Segmen yang pertama adalah ayat yang ke-6. Dia ambil ayat 66. Berkenaan dengan apa ayat 66 ni? So ayat 66 ni sebenarnya cerita tentang urgensi ni, maksud dia kepentingan amal dan kepentingan niat yang ikhlas. Dia ambil ayat nombor 6. Ayat nombor 6 ni, dia sebenarnya, kalau kita baca terjemahan direct, kita tak nampak cerita tentang kepentingan amal dan niat ikhlas ni. Sebab ayat nombor 6, kalau kita baca, Allah Ta'ala cerita, Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqih. Wahai manusia, sesungguhnya engkau telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka engkau akan menemui dia. Maksudnya Allah Ta'ala kata apa? Apa yang kita usahakan kat muka bumi ni, cari duit ke, apa ke, buat amal ke, nanti akhirnya, penghujungnya, kembali kepada Allah. Jadi, berdasarkan ayat itu, maka penulis tu dia olahlah maklumat dia sebenarnya tentang apa? Pentingnya buat amal tu. Dan pentingnya niat yang ikhlas, sebab ujungnya manusia akan kembali menemui Allah. Okey. Kemudian tengok segmen ayat nombor 7 sampai ayat nombor 17. Sampai ayat nombor 13. Okey. Ayat 7 sampai 13 ni ada 2 golongan manusia. Golongan pertama adalah orang yang bertakwa. Okey. Golongan yang kedua adalah orang yang kafir. 7 sampai 13. Apa nak tahu, macam mana kita nak tahu dia takwa ataupun dia kafir? Dalam surah ini, kalau kita buka ayat nombor 7, 8 dan 9, maksud ayat 7, 8, 9, orang bertakwa ni kerana dia dapat buku dari sebelah kanan. Ayat 7, 8, 9. Manakala ayat nombor 10, 11, 12, sampailah ayat nombor 13, golongan yang dapat buku dari sebelah tangan kiri. Dia ambil cara di belakang. So, tangan dia akan
mengambil buku amal tu daripada sebelah belakang menggunakan tangan kiri. Lepas tu ayat ni bukan sekadar cerita buku amal dapat tangan kanan dengan tangan kiri, tapi diceritakan tentang apa akibatnya. Itu disebut ganjaran tu. Apa akibatnya kalau dapat buku dari tangan kanan dan apa akibatnya kalau dapat buku dari tangan kiri. Diceritakan dekat segmen yang kedua. Okey, sekarang mari kita bincang segmen yang ketiga. Dalam surah ini kita rujuk ayat yang ke-19. Okey. Ayat 19 ni adalah tentang sudah menjadi sunnatullah dekat alam ni, kejadian alam ni dia tak akan ada yang statik. Dia akan ada berubah. Begitu juga dengan manusia, daripada satu fasa ke satu fasa ke satu fasa. Kena baca ayat nombor 19 tu. Kan? Daripada bayi naik jadi kanak-kanak, lepas kanak-kanak menjadi remaja, remaja menjadi apa, dewasa menjadi umurnya. Begitulah putaran makhluk Allah Ta'ala ni. Begitulah. Jadi itulah yang nak dinyatakan pada ayat nombor 19. Kemudian segmen yang keempat, dia gunakan ayat nombor 23 adalah berkenaan dengan bagaimana Allah Ta'ala itu sangat mengetahui apa yang ada di dalam dada manusia. Kenapa penulis ni dia tak bawa macam buah ayat macam, kenapa dia tak ambil ayat banyak, bentuk kumpulan ayat? Sebab dalam surah Al-Insyiqaq ni dia maklumat dia ni banyak. Ayat ni pasal maklumat ni, ayat ni pasal maklumat ni. So kalau nak letak satu kumpulan yang sama tu, dia dia bukan satu tajuk yang sama. Dia banyak pecahan-pecahan dia. Tetapi kalau masa segmen 2 tu dia boleh buat 7-13 sebab dia cerita tema yang sama. Okay, sebab tu dia pilih ayat untuk dibincang tentang segmen. Okay, segmentasi surah. Okey, kita lihat apakah faedah yang kita boleh ambil daripada surah Al-Insyiqaq. Faedah dia ada 5. Agak panjang sikit tapi tak apa. Okay, mari kita ambil manfaat. Okay, siapa ada Quran buka ya, muka surat 589 dengan 590. Okey, nombor 1. Okey, nombor 1 ni, antara ibrah yang boleh kita keluarkan adalah kebahagiaan yang hakiki, dia kata. Apa dia? Kalau kita boleh masuk syurga bersama dengan orang yang kita cintai. Yang ni macam mana ni bersama dengan orang dicintai ni? Maksud dia, nak ambil ayat nombor berapa? Ini ayat nombor 9. Tulis. Tulis ayat nombor 9. Tulis ayat nombor 9. Untuk yang ini. Sebab ayat nombor 9 ni, lepas dia dapat buku dengan tangan kanan, Allah Ta'ala mudahkan dia dihisap. Lepas tu dia kembali jumpa ahli keluarganya dalam syurga, tak ada gembira. Masuk syurga tu dah bahagia. Kemudian ahli keluarga pun masuk syurga. Itulah kebahagiaan yang sangat hakiki. Okay, kemudian mari kita lihat untuk yang kedua. Faedah yang kedua dinyatakan dekat sini adalah dunia ni sering kali berubah-ubah. Ni seperti yang kita sebutkan tadi pada ayat nombor berapa? Pada ayat nombor 19 tadi. Dia dekat macam nombor 3 ni. Kalau kita tengok nombor 3 tadi, tengok yang nombor 3 tu. Nombor 3 ni kan? Ni. So yang segmen nombor 3 ni, inilah yang dekat pengajaran nombor 2 ni. Okey. Sebab kalau kita baca dekat sini,
Ayat nombor 19 diambil. Okay. Okay. Yang ketiga, faedah ketiga, tidak ada tempat dan waktu bagi kelalaian di tubuh orang Islam. Maksud dia apa? Kita ni tuan-tuan perempuan, kalau benar-benar dia seorang Muslim, sebenarnya tak ada istilah ataupun tak ada ruang untuk menjadi lalai. Cuma dia tak letak ayat berapa kan? Tolong tulis. Tolong tulis ayat nombor 6. Ayat nombor 6. Untuk faedah nombor 3. Ayat nombor 6 ni, ambil balik segmen nombor 1. Segmen nombor 1, itulah faedah nombor 3. Sebab apa? Sebab memang Allah Ta'ala kata, kamu bekerja keras dan nanti kamu akan menuju kepada Allah. Jadi kalau orang faham, orang Islam yang mukmin, dia tak akan bazirkan waktu dia. Dia tak akan lepaskan peluang untuk dia buat amal-amal salih. Tadi istilah untuk menjadi apa? Menjadi ghaflah. Menjadi lalai. Okey. Kemudian yang faedah yang keempat, digunakan ayat nombor 8. Okey, ayat nombor 8 ni, setelah dapat buku daripada tangan kanan, dihisap dengan mudah kan. Okey, Aisyah radhiyallahu anha, dia pernah tanya Nabi. Dia kata, uh, sebenarnya Nabi SAW pernah bersabda. Nabi cakap macam ni dulu. Nabi kata dalam hadis, man nuqishal hisab uzziba. Nabi kata, siapa yang membantah hisab, maka dia akan diazab. Bukan membantah hisab. Tuan-tuan tolong betulkan sikit ejaan membantah tu. Bukan membantah hisab. Maksudnya orang yang waktu Allah hisabnya, Allah tanya banyak soalan dekat dia. Kenapa buat ni? Kenapa buat? Maksudnya dia, siapa saja dihisab je, dia akan disoal jawab. Panjang lebar. Jadi Aisyah ni, dia tanyalah soalan. Sebab Nabi katakan, siapa yang dihisab oleh Allah, pasti akan ditanya dengan terperinci. Jadi Aisyah katalah, macam mana dengan ayat nombor 8 ni? Ayat nombor 8 kan Allah kata, bukankah Allah berfirman, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Betul tak? Tapi Nabi cakap, siapa yang kena hisab, habislah. Kan? Jadi Nabi pun jawab. Nabi pun memberi jawapan. Nabi kata, ayat yang nombor 8 ni, memanglah Allah sebut tentang hisab. Tapi hisab tu bukan berbentuk bantahan. Faham tak? Bukan berbentuk Allah argue dia. Kenapa buat macam ni? Kenapa begini? Kenapa begini? Tak. Allah tak bertanya seperti itu. Cuma hisab orang beriman ini, amal itu hanya dipaparkan. Untuk dipaparkan kepada pelaku itu. Kalau kita baca hadis lain, sekadar untuk Allah minta dia buat pengakuan je. Dipaparkan apa kesalahan dia buat. Tapi Allah bukan nak tanya panjang lebar lah, mendalam. Kenapa buat ini, kenapa buat ini, kenapa buat ini. Ini orang yang dapat buku daripada tangan kanan. Jadi yang Nabi nak sebut tadi, yang Nabi sebut, siapa yang dihisap pasti akan dapat hisap yang ditanya panjang lebar tu, merujuk kepada orang yang dapat buku daripada tangan kiri. Tapi orang beriman dihisap juga. Tapi sekadar dipaparkan amalan itu kepada pelakunya. Wallahu ta'ala alam. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian, kita tengok segmen faedah yang kelima. Ni ayat nombor 19 yang kita dah jumpa beberapa kali perbincangan dia. Okay, kenapa dengan ayat nombor 19 ni? Okey. Okey. Kalau kita baca ayat tu, penulis ni dia kata,
Allah Subhanahu Wa Taala membolak-balikkan keadaan makhluk ni dekat dunia supaya apa? Supaya manusia ni tahu itulah dunia, tak ada benda yang kekal. Supaya manusia tak letakkan hatinya pada dunia. Betul tak? Tapi Allah jadikan dunia ni tak selalu dalam satu keadaan. Seperti mana Ibnu Abbas kata apa? Ah, kalau baca hadis dia kata Ibnu Abbas kata apa? Tafsiran dia? Ialah akan ada masa sihat, ada masa sakit, ada masa sedih, ada masa gembira kan? Supaya manusia ni tahu, dunia ni bukanlah enak, bukanlah bahagia yang selama-lamanya. Dia tak macam akhirat. Kalau bahagia-bahagia berpanjangan. Supaya manusia ni nampak dunia ni nikmatnya tak kekal. Tak ada benda yang kekal. Sehat, bukan sehat sepanjang masa, tak. Sakit, bukan sepanjang masa. Sedih, bukan sepanjang masa. Begitulah Allah aturkan. Kejap sedih, kejap gembira, kejap sedih, kejap gembira. Betul tak? Kejap sehat, sakit, sehat, sakit, sihat, sakit. Macam tu juga. Itulah yang Allah nak sampaikan kepada kita supaya hati kita tidak condong kepada dunia. Baik. Surah Al-Buruj. Tapi surah Al-Buruj ni macam saya ada tak dapat nak dibincangkan. Nanti kita sambung. Minggu depan boleh nanti kita sambung minggu depan. Pada hari yang berikutnya sebab dia agak panjang sikit. InsyaAllah boleh tuan-puan ya. Okey. Kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka